Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Dan hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang kedua, iaitu faktor dan gandaan. Dan pada ketika ini kita akan menyentuh pula tentang apakah faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar, FSTB. Okey, baik, kita terus saja pergi. Yang pertama buku teks, muka surat 35. Buku teks muka surat 35. Kita akan lihat apakah faktor sepunya, dan murid-murid seharusnya dapat menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Sebelum pembelajaran hari ini, kita dah belajar tentang faktor. Okey, anda semua telah dikenalkan ataupun didedahkan dengan faktor, macam mana nak cari faktor, kan? So hari ini kita akan belajar tentang faktor sepunya. Faktor sepunya maksudnya faktor yang sama untuk bagi kedua atau dua nombor ataupun tiga nombor. Okey. Okey, baik, kita tengok contoh yang ke-6 muka surat 35. Contoh yang ke-6. Okey. Tentukan sama ada A 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. B 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Manakala C 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey, ada 3 soalan kat sini. Kita tengok soalan A. Kita nak menentukan bahawa apakah 6 itu 6 ni, yang ni kan, 6 ni apakah ni faktor sepunya bagi 24 dan 36. Jadi caranya adalah kita bahagilah. Kita bahagi, iaitu 24 ni bahagi dengan 6, kita akan dapat 4. Okey. Manakala 36 bagi dengan 6, kita akan dapat 6. 26 bagi 6 24 bagi 6 dapat 4. 36 bagi 6 dapat 36. Salah pula, sasut. Semula 24 bagi 6 dapat 4. 36 bagi 6 dapat 6. Okey, maknanya 24 dan 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. Dia bukan perpuluhan. Dapat nombor genap, iaitu 6 lah, kan? Kita bagi 6, dapat baki dia, baki daripada bahagi tu, hasil bahagi tu kita dapat nombor bulat. Ini bermakna bahawa 6 itu adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, ringkas ceritanya kalau saya buat macam ni kan, 24 ni kan, bila kita bahagi dengan 6, kita akan dapat 4, betul tak? 6 kali 4 kan 24. Maknanya tak ada baki kan, nombor bulat, 4. Kemudian 36 bahagi pula dengan 6, kita akan dapat apa ni? 6 kali 6 kan? 6 kali 6 36 kan? Jadi masih lagi nombor bulat, bukan pecahan, bukan perpuluhan. Oleh kerana itu, maka 6 ini dikatakan faktor sepunya bagi 24 dan 36. Dalam erti kata lain, bila 24 dengan 36, okey, 6 ini adalah faktor yang dipunyai oleh 24 dan 36. Maksudnya 6 ni milik 24, 6 juga milik 36. Itu yang dikatakan sebagai faktor sepunya, sama-sama punya. Okey, 24 pun ada 6, 36 pun ada 6. Boleh? Jadi faktor sepunya adalah nombor itu, faktor itu dipunyai oleh 2 atau 3 nombor. Okey, macam dalam kes ni, soalan A kita ada 2 nombor lah, 24 dengan 36. Okey, jadi 6 itu, nombor 6 tu terbukti bahawa dia adalah faktor bagi 24 dan dia juga adalah faktor bagi 36. Kesimpulannya adalah 6 itu faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, baik, kita tengok soalan B. Okey, soalan B Soalan B pula. Okey, 4, kita nak test 4 adakah dia faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey, jadi apa nak kena buat? Kita bahagilah. Kita bagi dengan 4. Jadi 30 bagi 4, kita akan dapat 7 baki 2, nampak? Maknanya bukan nombor bulat. Okey, kemudian kita tengok pula yang kedua. 40 bahagi dengan 4, kita dapat 10. Yang ni dapat nombor bulat. Lepaslah. Dia lulus. Kemudian tengok pula yang ketiga ni. 60 bahagi dengan 4, dapat 15. Pun dapat nombor bulat, maka dia lepas. Cuma tadi yang atas, iaitu 30 ni, 30 bagi 4 bukan nombor bulat. Hasilnya adalah 7 perpuluhan lah, 7 something. Jadi bila ada baki macam ni kan, ada baki,
maka kita anggap dia tidak boleh bagi tepat dengan 4. 30 tu tak boleh bagi tepat dengan 4. Kan? Maksudnya kalau kita bagi dengan 30 ni bagi dengan 4, kita tak dapat nombor bulat. Kita dapat 7, ni kan 28 kan? Bagi 2, nampak? Kalau kita teruskan, ini kena turun kosong lagi kan? Nampak? Dia ada point sini. Bila ada point, maka kita tak boleh anggap sebagai faktor. Masih ingat lagi kan? Faktor adalah nombor bila kita bahagi, dia dapat nombor bulat. Okey? So sekarang ni, dalam kes ni, yang atas tak lepas. Sebab ada baki 2. 7 ada baki 2 kan? Maka 4 ini dikatakan bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey? Cuma 4 ni dia adalah faktor sepunya bagi 40 dan 60 je. 30 tak boleh. Sebab bila 30 bagi 4 dapat perpuluhan. Okey? So bila satu je geng tu ada dapat baki ataupun perpuluhan, maka kita anggap 4 tu bukan faktor bagi faktor semuanya bagi 30, 40, 60. Okey? Jangan keliru sebab dalam kes ni dia ada 3 nombor. Dia ada 3 nombor iaitu 30, 40 dan 60. Okey? Cuma yang kita uji tadi, kita dapati bahawa 40 je lepas. 40 lepas dapat 10 baki dia. Kan? Dapat jawapan dia 10. 60 pula bila bagi 4 dapat 15. Okey, lepaslah. Tapi yang 30 tadi ni tak lepas. 30 bila bagi 4 dapat 7 baki 2. Maka ni dikatakan tak lepas. Bila satu je tak lepas, maka ketiga-tiga ni kita anggap sebagai bukan faktor sepunya. Sebab 4 tu boleh jadi milik 60. 4 juga boleh jadi milik 40. Tapi 4 bukan milik 30. Maka 30 tersingkir. Maka oleh kerana itu kita anggap sebagai 4 itu bukan faktor yang sepunya bagi 30, 40 dan 60. Dia mesti, kalau ada 3 nombor, mesti 3-3 masuk. Mesti 3-3 boleh bahagi. Kalau ada 4, mesti 4-4 boleh masuk. 4-4 boleh dibahagi. Okey kita tengok contoh yang C pula, yang ketiga. Okey, C pula. Ada 4 nombor ni. Okey. Tentukan 8 ni apakah dia faktor sepunya bagi 16, 32, 48, 72. Sama macam tadi, kita kena bahagilah. So 16 bagi 8 dapat 2, nombor bulat, lepas. 32 bagi 8 dapat 4, lepas, nombor bulat. 48 bagi 8 dapat 6, nombor bulat, pun lepas. 72 bagi 8 dapat 9, pun nombor bulat. Okey, 4-4 semua lepas. Maka kita punya kesimpulan adalah 8 adalah faktor sepunya bagi 16. Bawah sikit Bawah sikit jap. Jadi kesimpulan kita adalah ni 8 adalah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Maknanya dalam erti kata lain, 8 itu dipunyai oleh 16, dipunyai oleh 32, dipunyai oleh 48 dan dipunyai oleh 72. Okey? 16 macam ni, 16, 32 kan? 32, 48 dan 72 ni. Okey, dalam 4-4 nombor ni semua ada sifir 8. Boleh masuk kan? Boleh masuk. Maknanya 8 ni adalah faktor bagi 16, 8 juga faktor bagi 32, 8 juga faktor bagi 48, 8 juga adalah faktor bagi 72. Maknanya 8 itu dipunyai oleh 16, 32, 48, 72. Maka itulah dikata sebagai faktor sepunya. Boleh? Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 35 lagi. Contoh yang ketujuh. Okey. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Ada 4 nombor sini yang kena uji. Jadi kita kena senaraikan macam ni. 20, 44, 56, 64. Langkah pertama sebelum nak cari faktor sepunya, kan? Sebelum nak cari faktor sepunya ni, apa nak kena buat? Ialah kita senaraikan dulu faktor. Senaraikan semua faktor dulu bagi 20. Jadi kat sini tengok kita tengok yang pertama dulu. Faktor bagi 20. Tengok ni. 1 kan? 2. Masih ingat kita? Kita buat faktor bagi 20 kan kita buat macam ni. 1 kali 20 kan? 2 pula. 2 kali dengan 10 kan? Macam tu. Nampak? Masih ingat lagi? Okey, kita cari pasangan sifir yang boleh dapat 20. Samalah. Cuma dalam kes ni dia dah siap senaraikan dah. Jadi kita kena tahulah Okey, jadi ringkas cerita adalah faktor bagi 20 adalah 1 ni 1
2, 4, 5, 10 dan 20. Okey, kemudian senaraikan pula faktor bagi 44. 1, 2, 4, 11, 22, 44. Kemudian senaraikan faktor bagi 56. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Okey, dia banyak sikit faktor bagi 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bila dah semua kita senaraikan faktornya, okey, sekarang cuba tengok. Dalam senarai faktor yang kita buat ni, tengok mana antara 44 tu yang sama. Mana yang sama? Kan? Tengok ni, satu kan sama kan? Satu ni ada. Dekat sini ada, dekat 44 pun ada, dekat 56 pun ada, dekat 64 pun ada. Semua ada. Jadi satu tu terpilih. Tengok dua pula. Dua pun sama. Dua dekat 20 pun ada, dekat 44 pun ada, dekat 56 pun ada dan dekat 64 pun ada. Pun dua terpilih. Kemudian 4 pula. 4 pun sama Ada dekat 20, ada dekat 44, ada dekat 56 dan ada dekat 64. Maka 4 pun terpilih. Tapi nombor lain tak ada. Tak sama. Kalau tengok 8 8 ni cuma ada pada 64 dan juga 56. Tapi 8 tak ada pada 20 dan 44. Maka 8 tersingkir. Dia mesti semua ada. Semua ada. Maka 8 tak ada 8 tersingkir, tak pilih. Apa lagi yang sama? Tak ada itu je. Jadi maka oleh itu kita anggap sebagai faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 adalah 1, 2 dan 4 sahaja. Sebab itu dia yang sama. Okey, nampak Yang dibulatkan tu menunjukkan dia adalah faktor yang sama dipunyai oleh 20, 44, 56 dan 64. Maka itu dipanggil faktor sepunya. Okey, sama-sama punya. Itu maksud dia. Okey, baik. Latih diri tutorial yang ni. Latih diri. Okey, tolong tanda pada buku. Latih diri 2.1C. Soalan 2 A, B, C sahaja. Muka surat 36. Lagi sekali Latih diri 2.1C. Soalan kedua A, B, C sahaja. Muka surat 36. Okey. Baik, kita pergi, sebelum kita pergi seterusnya, saya buka soalan sekarang. Silakan. Ada apa tak? Cikgu. Ya, silakan. Kalau yang sedarakan sebuah faktor sepunya tu, kalau dia tak sama baris, tak apa Sama baris maksudnya? Maksud dia, sebuah tu, contohnya 8 ada dekat 20 ke, 40, Okey. 44 ke, 50 ke, 64. Tapi dia tak sama baris. Tak apa. Yang penting dia macam ni. Dia tak kisah sama ada 8 ni dekat sini ke, ataupun kat sini ke, ataupun kat sini pun boleh juga. Yang penting dia ada pada setiap baris. Kalau satu baris tak ada, maka dia di-reject. Kita reject dia. Faktor itu mesti ada pada semua baris. Dalam kes ni kita ada 4 baris je, kan? Kenapa ada 4 baris? Sebab ada 4 nombor. Kan 20, 44, 56, 64, ada 4 nombor kan? Jadi 4 baris dah. Semua faktor tu mesti ada pada keempat-empat nombor tu. Kalau satu je tak ada, maknanya nombor tu kita reject. Contoh tadi lah, macam nombor 8 tadi kan. Nombor 8 ni dia ada pada baris 64 ni kan, dengan 56. Tapi 8 tak ada pada 44 dan 20. Maka 8 kita reject. Dia bukan faktor sepunya. Tapi 8 tu dia faktor. 8 tu faktor, tapi dia faktor bagi 56 dan juga faktor bagi 64. Okey, dia hanya sepunya bagi 56 dan 64 je. Tapi dia bukan sepunya bagi 20 dan 44. Sedangkan soalan kita nak 4 nombor ni. Dia kan tengok pada soalan Soalan ni nak 4 nombor. Mesti ada 4 nombor. Kalau satu nombor ni tak kena, maka dia bukan faktor. Faktor semuanya bukan kena tengok tu. Pastikan kena ada semua nombor tu, dia ada. Nombor tu mesti ada. Okey, macam tadilah 1 dengan 2 dengan 4 ni. Dia setiap baris tu dia ada. Baru dikatakan sebagai faktor sepunya. Boleh Kalau tak, dianggap sebagai faktor biasa je. Faktor semuanya ni maksudnya faktor yang ada pada semua nombor-nombor yang ditanya. Okey, baik, soalan kedua silakan. Siapa nak tanya?
Ada lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 36. Okey, muka surat 36. Kita akan lihat apakah faktor sepunya terbesar. Okey, FSTB. Faktor sepunya terbesar. FSTB ya, ringkasan je lah. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana murid boleh menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Kita telah mempelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 adalah 1, 2 dan 4. Baru tadi kita buat kan. Antara faktor sepunya itu, 4 adalah yang terbesar. Jadi, nombor 4 disebut sebagai faktor sepunya terbesar FSTB bagi 20, 44, 56 dan 64. Tadi kan kita buat latihan tadi kan. Kita ada 20, 44, 56 dan 64. Faktor sepunya tadi kita dah senaraikan dah. Faktor sepunya adalah 1, 2 dan 4. Okey Ini adalah faktor sepunya. Dalam sekarang yang kita belajar ni adalah faktor sepunya paling besar. Jadi antara 1, 2 dan 4 yang paling besar adalah 4 lah. Maka 4 ni dipanggil sebagai FSTB. Okey? 1, 2, 4 tu adalah faktor sepunya. 4 tu adalah faktor sepunya paling besar. Dipanggil FSTB. Boleh nampak beza Baik, kita pergi seterusnya. Okey, baik. FSTB boleh ditentukan dengan kaedah. Okey, ada kaedah pertama, menyenaraikan faktor sepunya. Kedua, boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey. Ataupun yang ketiga, boleh guna kaedah pemfaktoran perdana. Kita akan tengok ketiga-tiga kaedah ni Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 36. Okey. Buku teks muka surat 36. Okey, jap. Contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8. Okey, baik. Soalannya adalah tentukan faktor sepunya terbesar bagi A, 18 dan 24. Okey, kita tengok A dulu. Untuk A ni, kita try guna kaedah senaraikan faktor sepunya. Bila kata kaedah menyenarai ni, kita kena buat macam ni lah. Dia macam baris melintang tu kan. Kita kena buat macam tu. Itu dipanggil kaedah senarai. Jadi apa nak kena buat? Kita buatlah macam ni. 18 dengan 24. Okey. Lepas tu apa nak buat? Kita senaraikan semua faktor dia. Okey. Mula dengan 18. Okey, apakah faktor bagi 18? Masih ingat lagi Kita kena buat macam ni kan. Sebelum ni saya ajar macam ni kan. 18 adalah 1 kali 18. 2 pula. 2 kali dengan 9. Apa lagi? 3 boleh 3. 3 darab dengan 6 macam tu lah. Tapi yang ni dirahsia ringkas dah. Nampak ni? 1 kan. Ni pun 1 kan. 2, 3. Semua sama lah. Okey. Jadi itu cara dia nanti bila awak dah biasa, awak lebih mahir, awak boleh terus senarai je. Tak perlu nak buat darab pasangan sifir tu. Okey, baik Sekarang dia dah senaraikan dah. Faktor bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Manakala faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey pastikan betul kita bersenaraikan tu. Okey, baik. Bila dah senarai, apa nak kena buat? Kita tengok mana yang sama. Satu sama tak? Satu sama kan? Satu sama, mana satu pun terpilih. 2 pun sama. Okey, 2 terpilih. 3 pun sama, 3 terpilih. 6 pun sama, 6 terpilih. Yang lain tak sama, jadi tidak terpilih. Jadi kita akan pilih, maksudnya faktor sepunya bagi 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Okey, bukan dan dan 6. Ini saja faktor yang sama. Faktor yang sama bagi 18 dan 24. Boleh okey. Kita pergi yang kedua pula, B. Okey, B pula Okey, yang B pula kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, bahagi berulang. Okey. Caranya adalah kita buat bahagi oleh kerana 3 nombor kan. Kita buat macam ni lah. Okey, kita bagi macam ni, nampak ni. Bahagi. Selalu kita buat bagi macam ni kan. 36 bahagi dengan 2 macam ni kan. Jawapan kat atas. Dan kali ni jawapan kat bawah. Sama aja. Cara bagi sama, cuma dia terbalik.
Rumah yang biasa kita buat macam ni, kita akan buat terbalik macam ni pula. Dia ke bawah. Sama je. Kalau macam ni 36, kat luar 2 kan. Jawapan ni kat bawah lah sini. Boleh? Sama je. Okey, baik. Kita tengok Okey. Sekarang ni 36 bahagi 2 dapat 18. Betul kan? 60 bahagi 2 dapat 30. 72 bahagi 2 dapat 36. Okay, selesai. Okay, sekarang bila mara ke peringkat yang kedua. Yang kedua ni kan? Okay, saya pandang atas Okay, tinggal yang bawah ni. Teruskan bahagi dengan 2. Sebab 18, 30, 36 masih boleh dibahagi dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. Selagi boleh kita bagi 2, kita bagi 2. Kalau dah tak boleh, kita tengok pula boleh tak bagi dengan 3. Okey? Okey. Jadi kita bagi dengan 2. 18 bagi 2 dapat 9. 30 bagi 2 dapat 15. 36 bagi 2 dapat 18. Okey? Masuk baris ketiga. Saya pandang yang atas ni pula. Okey, sekarang 9, 15, 18. Apakah masih boleh bagi dengan 2? Tak boleh. Sebab ada sifar 3 kat situ. Jadi yang lebih sesuai ialah kita bagi dengan 3. Nampak? Sebab tu saya bagi dengan 3 ni, nampak ni. Sebab nak bagi 2 tak boleh dah. Sebab 9 tak boleh masuk dengan 2. 15 sama tak boleh masuk dengan 2. 16 boleh lah. Tapi kita nak kena pilih yang 3-3 yang boleh masuk. Maka oleh itu baris ketiga ni sesuai kalau kita bahagi dengan 3. Sebab tu saya bagi 3. Okey, tengok 9 bagi 3 dapat 3. 15 bagi 3 dapat 5. 18 bagi 3 dapat 6. Okey. Sekarang dah tak boleh bagi dah. Dah tersekat. Nampak? Sampai situ je. Tengok baris bawah ni kita ada 3, 5 dengan 6. Kalau saya bagi 3, mungkin boleh bagi dengan 3 je lah. Tapi 5 dengan 6 tak boleh. 5 tak boleh. 6 mungkin boleh. Kalau saya bagi 3 macam ni kan. Macam ni 3, 5, 6. Kalau saya nak bagi lagi, saya nak bahagi lagi. Kalau saya bagi dengan 3, 3 lepas lah. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Habis 5, tak boleh. Nampak? Bila 1 dah tak boleh, maka kita berhenti setakat itu saja. Okey, tak payah teruskan lagi lah. Sebab dah tak boleh teruskan. Dia kena pastikan 3-3 nombor tu boleh bahagi. Boleh? Macam ni, kes ni 5 tak boleh. 5 tak boleh masuk dengan 3. Maka dah tersekat. Kita berhenti setakat tu je. Tak boleh teruskan lagi bahagi tu. Okey? Jadi apa nak kena buat? Okey. Bila dah tersekat kat sini, kita berhenti. Maka kita ambil yang sebelah kiri ni. Ini kan? Kita darabkan dia. Iaitu 2 darab 2 darab 3 dapat 12. Okey? Maka inilah dipanggil sebagai FSTB. Faktor sepunya terbesar. Boleh? Okey Maknanya selain daripada awak buat kaedah senarai tadi tu, awak juga boleh guna kaedah pembahagian berulang. Mana yang lebih mudah, yang lebih cepat. Terpulang pada anda lah. Okey, baik. Kita tengok C pula. C dia guna kaedah pemfaktoran perdana. Okey, tengok adakah C ni lebih mudah atau tidak. Okey, C apa nak kena buat? Okey, dia bagi 3 nombor iaitu 48, 64 dan 80. 3 nombor. Sekarang ni awak kena bagikan faktor tapi yang perdana. Nampak ni? Cari yang perdana je. Yang nombor lain tak nak, yang perdana je. Cuba tengok 48 48 ni 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Cuba kita check guna kalkulator. Semua orang guna kalkulator, tengok semak dapat tak? Betul tak? Kita nak tengok logik. Sekejap saya guna kalkulator sekejap. Okey, kita cuba semak sama-sama. Okey, sekejap saya hantar skrin sekejap. Okey. Betul tak? 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 3 dapat 48. Betul lah? Okey. Cuba yang bawah pula, 64 tu. 2 kita check betul tak? 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 5 kali 1 2 3 4 5 6 kali. Darab dengan 2. 1 2 3 4 5 6 6 kali. 6 kali dapat 64. Betul lah. Cuba check yang ketiga pula, 80. 80 tu adalah 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2
4 kali darab dengan 5 dapat 80. Okey, maka darab tu benar. Cuma sekarang cuba perhatikan nombor ni Nombor ni, semua nombor yang dia senaraikan ni adalah nombor yang perdana sahaja. Nampak? 2 kan? 2, 2, 2, 2, 3. Nampak? Dia ambil yang perdana je. Okey. Jadi awak akan carilah faktor yang darab sampai dapat nombor 48 tu. Contohnya awak nak buat macam ni kan. Contohnya awak nak cari untuk 48. Untuk 48, awak kena mula dengan 2 lah. Darab dengan 2. Darab dengan 2. Dapat tak 48? Tak dapat, darab lagi sampai dapat 48. Okey, mungkin awak kena darab dengan 3 sampai dapat 48. Okey, nampak? Jadi ini, tapi nombor yang awak guna ni mestilah nombor perdana sahaja. Okey? Nombor perdana sahaja. Nombor lain tak boleh. Okey? Kali ni kalau awak nak guna kaedah pemfaktoran lah. Sebab tu dia kata kaedah pemfaktoran perdana. Maknanya nombor-nombor yang akan kita gunakan sebagai sifir dia adalah nombor perdana sahaja. Boleh? Nombor macam 6, 9 tak boleh lah. Okey? Walaupun mungkin 6 tu boleh menyumbang kepada jadinya 48, tapi 6 tu bukan perdana. Maka 6 tak boleh dikira sebagai dalam kes ni. Tak boleh ambil dalam senarai darab macam ni. Hanya kita ambil yang perdana sahaja. Boleh faham? Okey, maka tadi kita dah senaraikan. Okey, dalam kes ni kita dah senaraikan semua. Kita tengok mana yang sama bagi ketiga-tiga. 2 ni sama kan? 2 ni sama untuk ketiga-tiga. Maka 2 ni terpilih. 1. Yang 2 ni pun sama. Ada untuk ketiga-tiga, terpilih juga. Yang ni pun sama, ada untuk ketiga-tiga, terpilih juga. Yang ni pun sama, ada untuk 48, 64 dan 80. Maka ini pun terpilih. Okey, maka apa kita nak kena buat? Kita darab 2, darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 2. 4 kali Sebab ni kan 1, 2, 3, 4. 4 kali kan? Maka kita akan dapat 16. So 16 inilah dipanggil sebagai FSTB. Jadi ada 3 cara, 3 kaedah. Sama ada nak buat kaedah senarai tadi, saya senyum balik nak buat kaedah macam ni, ataupun nak kaedah macam ni, pembahagian berulang ni, ataupun nak kaedah pemfaktoran perdana. Mana yang lebih senang, mana yang lebih awak suka, gunalah yang tu. Jawapan sama. Jawapan akan dapat sama, insya-Allah. Boleh? Cikgu. Cikgu, semua teknik ni kena hafal ke? Semua teknik ni kena hafal ke? Okey, teknik ni dia kita memanglah kalau boleh kita pilih satu kan. Tapi ketiga-tiga kaedah ni anda kena kuasai. Kerana ada kemungkinan dalam soalan dia tanya sila dapatkan FSTB kan bagi nombor berikut menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Maknanya anda kena tahulah. Okey, kalau dia mentionkan, dia bagi tahu kena guna kaedah pembahagian berulang, maka kita mesti jawab guna kaedah pembahagian berulang. Tak boleh guna kaedah lain. Tapi kalau dia tak mention apa-apa, dia tak bagi tahu apa-apa kaedah, maka terpulanglah pada kita untuk nak guna kaedah pembahagian berulang ke, senarai ke, ataupun kaedah pemfaktoran perdana. Terpulang. Okey, so kesimpulannya adalah anda kena kuasai ketiga-tiga. Dia tak perlu hafal pun, cuma ingat je lah kan. Pembahagian berulang, kalau dikata pembahagian berulang, kaedah bahagi. Kalau kaedah pemfaktoran perdana, kita buat macam ni. Kalau kaedah senarai, kita senaraikan. Itu je. Okey, dia bukan formula ni. Ini adalah petua. Kaedah je. Okey. Tapi saya rasa tak susah pun hafal. Nak ingat, boleh je kan. 3 benda je. Okey. Tapi kebanyakannya biasanya dia akan bagi open lah. Dia terpulang pada kita nak guna kaedah apa. Okey Cuma kita harus bersedia. Manalah tahu kan, dalam soalan dia kata guna kaedah senarai saja. Kaedah lain tak boleh. Kena jawab guna kaedah senarai lah. Okey, tapi kalau guna kaedah lain dah salah, tak boleh Okey, boleh Jadi tutorial latih diri ni tandakan pada buku latih diri 2.1D soalan 1 A, B, C sahaja, muka surat 37. Saya ulang balik. Tutorial kita latih diri 2.1D soalan 1 A, B, C sahaja, muka surat 37. Baik, ada soalan setakat ni?
Silakan, saya buka soalan. Ada tak? Tak ada. Okey Kalau tak ada, kita pergi bahagian terakhir untuk malam ini. Buku teks muka surat 37. Buku teks muka surat 37. Kita akan lihat bagaimana kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran ni, FSTB ni kan, dalam menyelesaikan masalah. Okey. Baik. Cerita dia adalah pasukan pengangkap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal. Okey. Sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar, 108 pasang stokin telah didermakan oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Okey Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Soalannya adalah, berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Bila dikatakan paling banyak kan, maknanya yang paling besar lah. Inilah yang dipanggil FSTB, faktor sepunya terbesar ataupun yang paling banyak lah. Okey, baik, kita tengok macam mana kita gunakan kaedah penyelesaian masalah. Okey, muka surat 37. Baik, pertama sekali tengok masalah dia. Dia kata dia pengangkap tim pengangkap ni dia dah berpakat untuk bagi derma lah kepada rumah anak yatim kan. Dia nak bagi baju. Berapa helai baju tu? 252. Senaraikanlah. Ni 252 baju. Kemudian 180 seluar. Kemudian 108 stokin. Ini semua kena senaraikan untuk bahagian untuk kita kena pasti masalah. Kemudian semua tu, barang-barang tu, baju, seluar, stokin dibahagikan sama rata dalam satu bungkusan. Tak ada yang berlebih lah, sama rata je semua. Sekarang kita kena cari bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan. Okey. Yang kedua adalah kita nak tengok merancang strategi. Kita kena cari FSTB bagi 252, 180 dan 108. So dalam bahagian ini, dalam buku ni dia gunakan kaedah apa ni? Kaedah apa ni? Siapa tahu ni? Kaedah apa? Kaedah pemfaktoran perdana. Dia tak guna kaedah pembagian bulang, dia tak guna kaedah senarai. Tapi masih boleh guna. Kalau nak guna tak ada masalah. Cuma dalam ni dia bagi tahu, dia nak tunjukkan bahawa dia guna kaedah pemfaktoran perdana. Kaedah lain pun boleh dapat juga jawapan. Yang ini kaedah pemfaktoran perdana. Maknanya kita kena cari faktor tapi yang perdana je, nombor perdana je. Apa nak kena buat? Kita senaraikan 252 dulu 252 kan. Kita dia punya hasil dia adalah, kita tengok gunakan kereta jap, kita tengok jawapan dia. Kita cek sama-sama kejap. Tengok on. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Sorry. Darab 3 darab 3 darab 7 dapat 252. So macam mana tahu benda ni? Kita kena test lah. Kita kena try sampai dapat 252. Yang tu sedikit leceh sebab kita nak tahu, tak tahu berapa nombor dia kan. Kalau kita setakat kita macam ni, kalau kita cuba kan 2 darab 2 baru 4. Sedangkan kita nak dapat 252 kan. Kalau saya darab 2 lagi baru 8. Nampak? Tak boleh saya darab dengan 6 sebab 6 bukan nombor perdana. Kena cari nombor perdana je lah. Dekat sini kita kena guna kaedah try and error. Kita kena cuba. Tak dapat 2, cuba 3 pula. Kan? Cuba darab dengan 3 pula. Baru berapa ni? Tak boleh pula. Sekejap Kalau 2 darab dengan 3, saya turut dengan 3. Darab dengan 3 darab dengan 7. Berapa dapat? 126. Tak cukup lagi. Nampak? Kadang-kadang kita darab tu terlebih pula. Jadi kena kurang. Jadi ini kaedah, kita kena guna kaedah cuba jaya. Sampai dapat 252. Begitu juga dengan 180. Jadi ringkasnya adalah 2 darab 2 darab 3 darab 3 dapat darab 5 dapat 180. Dan yang ketiga adalah 108. 108 ni iaitu diambil 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3 dapat 108. Perhatikan sekali lagi saya ulang semua nombor yang diambil kat sini kan, semuanya adalah nombor perdana sahaja. Nombor lain yang bukan perdana tak boleh ambil. Jadi macam nak tahu dia punya dapat tak dapat, kita kena try lah. Try and error.
Kita try darab 2, darab 3 sampai dapat jawapan tu lah. Okey. Jadi setelah kita dah dapat semua, apa nak kena buat ialah tengok manakah faktor ataupun nombor yang sama untuk ketiga-tiga nombor tu. Jadi 2 ni kan, nampak dia dah buat halal. 2 ni ada pada 252, 180, 108 ada. Yang ni pun sama, ada untuk ketiga-tiga juga. Yang ni pun sama, 3 pun ada. Yang ni pun sama, 3 pun ada juga. Tapi yang balik ke 5 ni tak ada kan. Ni 7, ni 7, ni 5, ni 3. Jadi tak sama. Kita ambil yang sama je. Maka kita punya FFTB bagi 252, 180 dan 108 adalah 2 darab dengan 2 darab dengan 3 darab dengan 3. Okey, maka jawapan ni kita akan dapat 36. Maka 36 ni adalah dipanggil FSTB, faktor sepunya terbesar. Maka untuk itu jawapan kita adalah bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan adalah sebanyak 36 bungkusan. Itu yang paling banyak. Nampak Inilah kegunaan faktor sepunya terbesar dalam kehidupan seharian kita. Cuma mungkin kita tak perasan lah. Nampak ini dalam situasi harian. Situasi dalam kehidupan kita, kita bagi derma dalam bentuk pakaian, kita boleh kira dalam bungkusan tu berapa banyak, berapa maksimum bungkusan kita boleh kita boleh jangkakan. Okey, kita dah siap bungkus, berapa bungkusan yang kita boleh maksimum yang kita boleh dermakan, kita boleh gunakan kaedah FSTB. Maka inilah kegunaan faktor sepunya terbesar dalam kehidupan kita. Contoh je Baik, ada soalan tanya? Silakan. Tutorial yang terakhir, tutorial. Latih diri 2.1E soalan 1 muka surat 37. Saya ulang. Tutorial kita untuk bahagian ni, latih diri 2.1E soalan 1 sahaja muka surat 37. Okey? Okey, baik. Ada soalan? Silakan. Saya buka soalan sekarang. Ada tak? Tak ada Okey, baik. Kalau tak ada, jangan lupa teruskan buat latihan tutorial tu. Nanti kita akan bincang pada sesi akan datang. Dan jangan lupa kelas kita pada hari esok. Okey? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sama.